وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Kita sambung kuliah kita muka surat 23. Apa makna? Panggan yang ke 13, yang 15 kan? Tanda 15. 23 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-15, tanda 15. Kita sambung tanda 15. Okey. Buka segala Madinah. Madinah tu maksud dia bukan Madinatul Munawwarah. Sebenarnya Madinah itu ialah bandar dalam bahasa Arab. Madinah tu bandar. Buka segala Madinah. Maksud dia di akhir zaman nanti, tuan-tuan, zaman kita lah, bandar-bandar telah dibuka. Maksud dia apa? Segala bandar-bandar. Tu dia terjemah tu. Segala bandar-bandar Madinah tadi. Artinya dibukakan segala pekan-pekan. Madinah tu ialah pekan ataupun bandar. Di serata-rata negeri. Seluruh dunia ni bandar-bandarnya membangun. Dan di serata-rata tempat dengan diperbesarkan segala jadi beberapa batu. Maksudnya bangunan yang dibuat di bandar tu buat daripada batu. Segala jadi beberapa batu buat daripada batu lah. Okey. Dan di serata-rata tempat dan diperhiaskan segala binaan dihias cantik-cantik. Rumah-rumah batu yang besar-besar dan yang tinggi-tinggi. Ni tanda akhir zaman yang ke-15 ialah pekan-pekan. Madinah tu saya sebut tadi dalam bahasa Arab Madinah. Macam kita kalau sebut Madinah Madinatul Munawwarah, bandar bercahaya. Tapi Madinah ni pekan-pekan. Semua bangunan dibuat daripada batu. Bukan saja batu tapi tinggi-tinggi. Lah macam mana? Tuan-tuan pilih bandar mana pun. Semua daripada batu tinggi-tinggi. Menunjukkan bahawa tanda ni dah berlaku dah, kan? Begitu juga di Madinah. Di Madinah kita sekarang ni, Madinah Munawwarah, bangunan semua 14 tingkat. Tuan-tuan tahu tak pasal apa Madinah bangunan 14 tingkat? Pasal apa tak lebih daripada tu? Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu? Sebab di Madinah itu ada airport, kapal terbang. Kalau lebih tinggi, kapal terbang nak mendarat tak boleh. Sebab tu disyaratkan mesti 14 tingkat lah. Banding dengan Mekah, tinggi-tinggi semua bangunan, pencakar langit. Dan sekarang ni yang paling tinggi sekali di Jeddah, 1.2 kilometer. Paling tinggi tu, yang buat dekat Jeddah tu tinggi sungguh. Dan Malaysia nak buat dah ni, nak buat tinggi kan, ada kan, terbarunya nak buat tu bangunan-bangunan tinggi-tinggi. Kemudian dia kata lagi alamat yang ke-16. Yang 16 pula apa? Dihilangkan akan kerajaan Arab yang memerintah dengan sebab terhilangkan kerajaan daripada Bani Abbas. Tuan-tuan ingat mula-mula Nabi SAW, lepas tu Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin ni tuan-tuan ialah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Habis. Kemudian diganti dengan apa tuan-tuan? Dengan Mulukiyah. Walaupun muluk ni dilantik, Muawiyah nanti anak dia. Walaupun mereka protes tuan-tuan, kan? Mereka protes tu, tapi kerajaan itu namanya kerajaan Umayyah. Kerajaan Arab juga. Kemudian jatuh Umayyah ni kepada kerajaan Abbasiyah di Kufah. Abbas, kebanyakan keturunan Nabi di Kufah. Itu yang kata Bani Abbas. Pertama Bani Umayyah daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah bin Khalaf. Hati-hati keturunan Bani Umayyah. Kemudian habis naik Bani Abbasiyah. Ketika kerajaan Bani Abbasiyah, masa tu tuan-tuan Islam tersebar cukup hebat. Di antaranya ada maktabah perpustakaan. Bukan saja perpustakaan, ada universiti di Baghdad. Ketika itulah tuan-tuan Islam terlalu hebat sangat, orang lupa tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat macam mana? Hebat bangunan. Orang-orang faqih ni hebat-hebat. Maka mereka rasa mereka hebat. Bila hebat sangat, dia lupa Tuhan lah. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan yang ada ni, ingat kalau pagi-pagi kita duk fikir pasal dunia, akhirat tak akan main.
Tuan-tuan bangun pagi fikir apa? Kalau fikir pasal nak makan ni takkan ada tuan-tuan. Allah nak duduk dalam dada. Ni yang bagi time untuk nak akhirat lah. Imam Ghazali tuan-tuan yang menulis Ihya Ulumuddin, yang menulis apa? Minhajul Abidin, banyak kitab-kitab dah. Dia umur 40 tuan-tuan dia duk tulis lagi. Umur 40 dia berhenti menulis. Dia berhenti mengajar. Dia tak mengajar dah. Dia menulis pula sampai umur 50. Itu Imam Ghazali yang tuan-tuan hebat tu. Umur 40 berhenti mengajar lah. Tak mengajar lah. Umur 50 start daripada 40 tu dia menulis sampai umur 50. Umur 50 dia berhenti dah menulis. Dia berbekal untuk nak mati. Kita umur 60 duk fikir, ya Allah, hari ni nak makan apa dah. Bila duk fikir yang tu ni, akhirat dia tak ada dalam hati kita. Sebab tuan-tuan kena ingat, nak mati esok yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta kita, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang salim. Salim maksud dia ada Allah dalam hati. Itu nak ada tu bukan senang. Sebab tu bila nak ada ni, Nabi sebut dalam hadis dia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi faham agama. Allah akan bagi faham agama. Nak faham agama ni, wa innamal ilmu bita'allum. Adapun ilmu tu nak faham kena mengaji. Wa innamal ilmu bita'allum, kena mengaji. Bila mengaji tuan-tuan, kita akan faham akhirat. Kita akan faham agama. Bila faham agama, baru dia ada dalam hati agama. Kalau tidak, bangun pagi duk fikir dunia. Bila fikir dunia, tak ada akhirat akan masuk. Kita 50 dah. Ada kita 60 pun duk tak fikir ni, ya Allah aku ni tak ada aku sembahyang sunat duha ke, tak ada. Kan tak ada aku nak baca Quran selai sehari baca kan. Aku dah ada zikir ke apa ke, tak ada. Bagilah ada. Sebab apa? Bila ada tu, akhirat akan main dengan kita. Dan Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, dia kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang memudahkan kan satu jalan untuk tuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan masuk syurga. Kita nak masuk syurga ni, apa yang kita boleh buka jalan untuk nak masuk syurga? Tuan-tuan, tuan-tuan buka jalan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, surau ni ada ni program ilmu. Ya, tuan-tuan mai tu, tuan-tuan telah membuka jalan nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Di antaranya apa? Tengok ni. Kamera-kamera ni. Kalau depa ikhlas tuan-tuan rakam, depa masuk syurga awal daripada ustaz. Kalau ikhlas lah, kalau kena duit tak ada apa. Kalau ikhlas lah. Sebab kita kena sedia jalan ni nak masuk syurga ni. Macam mana nak buat ni kan? Allah, macam tuan-tuan fikir macam mana nak masuk syurga. Saya boleh mengajak sikit. Kalau nak ikut ilmu, orang kata saya dalam Facebook, hantam saya apa mengaji tak habis. Mengaji sampai bila habis? Min mahdi ila lahdi, daripada ni beranak sampai liang lahat kau belajar ila lahdi sampai liang lahat. Jenuh ilmu ni, mengaji mana tak pandai, buhung lah, tak apa kata pandai kan. Lagi mengaji lagi rasa ya Allah aku tak tahu apa. Nah, kita bukan pandai sangat pun. Allah sebut dalam innal ladina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha aywala qul law kana al bahru midada li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Kalau dah diambilkan ni kan, pen ni dicelup dalam bahr, yakni lautan, celup, angkat, itulah ilmu kamu. Ni ilmu kita ni celup dalam tu lautan tu angkat. Yang tu ilmu kita tu, yang laut tu. Ditambah lagi pun tak cukup. Allah nak kata pandai apa? Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, cuba kita fikir mana jalan kita nak masuk syurga. Apa yang boleh kita buat? Alhamdulillah kita ada program ilmu tu, orang tak mau main, tak tahu nak kata. Sebab macam mana tu? Kita pun tak tahu kata apa. Yang main orang Lahad ni apa orang? Yang main orang luar semua ni, yang tengok ni beribu-ribu tuan-tuan ni. Walaupun tuan-tuan tak ramai, tapi orang tengok ramai. Nampak macam mana tuan-tuan? Kita nak buka jalan orang nak masuk syurga, orang tak mau tuan. Dan kita harap sangat, tuan-tuan kena ingat tau, yang kita duk ceramah, buat forum, duk baca khutbah, apa tujuan kita? Sebenarnya tujuan kita nak tarik orang masuk syurga. Itu matlamat kita. Bukan kita seorang nak masuk syurga. Nampak kan kalau kita seorang masuk syurga, seronok tak? Duduk seorang-seorang, syurga siapa? Tak ada. Benih tu.
Sebab tu kita dakwah ni duk baca kitab, duk ceramah forum. Tujuan kita kena niat betul, nak tarik orang nak masuk syurga. Tuan-tuan kena faham tu, nak tarik orang masuk syurga. Jangan duk kata yang main masjid ni syurga dah. Ni kami syurga tu, hak tak main tu neraka semua. Dah. Sebenarnya kita nak tarik depa tu macam mana nak buat? Sebab tu Nabi diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus rahmat sekalian alam. Dia nak cari orang nak masuk syurga. Tu yang buat sekolah, tu yang ceramah merata-merata, kadang duduk atas kereta lebih banyak daripada duduk atas dunia. Sebab apa? Nak tarik orang nak masuk syurga kan? Sekurang-kurangnya kita masuk syurga, orang lain masuk syurga juga. Ataupun mereka masuk syurga, kita tak masuk lagi, mereka tolong tarik kita masuk syurga. Itu matlamat kita, tuan-tuan. Sebab tu ni, tuan-tuan tengok ni kan, alamat yang ke Allah menghilangkan orang Bani Abbas. Bani Abbas tu, tuan-tuan, gedung ilmu ada kat mereka. Akhirnya, tuan-tuan, Allah datangkan satu bangsa nama Mongol. Tuan-tuan tahu tak Mongol? Nama panglima tu Holago. Holago ni serang, dipimpin masa tu Genghis Khan. Ni Mongol ni serang, tuan-tuan, kerajaan Abbasiyah. Dia bunuh habis. Dia ambil kitab-kitab dalam maktabah, dalam pustakaan tu, dia masuk dalam sungai Furat dan sungai Furat lah, menyebabkan, tuan-tuan, sungai itu terkepung. Lalu kitab-kitab tu jadi titi. Lalu kitab-kitab karangan ulama yang hebat tu dipijak oleh kuda kerajaan pemimpin-pemimpin Mongol. Punya dahsyatnya. Hina Islam bukan kerana orang Islam. Hina Islam ni bila mereka tak pegang Islam. Tuan-tuan kena ingat, ni cakap beragama ustaz mengajak ni, mengajak suruh zikir, suruh baca Quran, suruh semayang sunat, orang tak marah. Tapi kalau ustaz ni dia bercanggah dengan orang lain, contohnya dia amal ma'ruf nahi mungkar, tu yang orang tak suka. Kalau ustaz mai turun, tuan-tuan jangan lupa pagi-pagi zikir 10 kali, orang tak kata apa. Orang kata ustaz ngajak. Tuan-tuan jangan lupa kita semayang sunat duha, orang tak kata apa. Tapi Nabi, wa anzir ashiratakal akrabin, wahai Arab, aku nak bagi di belakang sana ada musuh nak serang, hampa percaya tak? Kata aku. Dia kata apa? Antal amin, hang ni orang amanah, tak pernah tipu. Ya Arab, la ilaha illallah. Tuan-tuan faham tak la ilaha illallah? La tu kalimah nafi yang mengisbatkan ilaha, menafi segala Tuhan yang ada. Bila nafi Tuhan yang ada, tu yang Abu Lahab bangun, taballaka ya Muhammad, alihadha jama'tana, celaka hang Muhammad, ni kumpul kami. Kalau saya buat ni nak, tuan-tuan, wahai Arab semua, marilah kita solat sunat duha. Siapa apa tak marah? Abu Jahal kata, bagus. Dia buat ni, satu Malaysia dia buat. Bagus kan? Tapi bila bangun, hoi, la ilallah tu, menolak penyembahan berhala tu, Lata Uzza buang habis. Bila kata la ilaha tu, sebab tu orang mengaji bahasa Arab, ilaha tu buang habis semua, meletakkan Allah segala-galanya. Nak letak tu yang mereka bangkang. Sebab tu kalau ustaz-ustaz mai duk mengajak, tuan-tuan jangan lupa malam Jumaat baca Yasin, orang tak marah. Cuba tercanggah tengok, tuan-tuan, kita kena tegak hukum Allah. Tak ada harapan rasa 2 minggu mai. Sebab bila nak cegah ni bukan senang. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, beginilah bila kerajaan Abbasiyah ni, tuan-tuan, masa tu semua yang ahli sufi, yang ulama-ulama dia ikut pemerintah. Sebab masa tu, tuan-tuan, mereka menganut pahaman Mu'tazilah. Tuan-tuan faham tak Mu'tazilah? Pahaman Mu'tazilah ni ulama-ulama takut, tuan-tuan, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kan disebat, tuan-tuan, ni terlucut kainnya, Allah ikat semula. Ni Imam Ahmad, dia canggah ni, dia lawan Mu'tazilah, dia dipenjara, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Akhirnya dengan penjara itu, mereka tindah ulama-ulama, Allah datangkan bala. Bala apa? Allah jatuhkan kerajaan Abbasiyah dengan diserang oleh Mongol. Mongol datang. Sebab tu, tuan-tuan ingat, Islam ni kalau cegah mungkar je orang tak suka. Bila tak suka, tuan-tuan, akhirnya dipenjara ulama-ulama. Tuan-tuan tengoklah, Allah akan datang bala umum. Bala umum akan datang. Bala umum tak kira lah. Kadang-kadang Allah hantar banjir. Kita duk kata ni bala apa. Sebenarnya bila ulama-ulama, tuan-tuan, tak disuka. Ulama-ulama kena tangkap. Ulama ni main gempa bumi. Sebab tu bala tu ada sebab.
Ada sebab dia. Macam inilah tuan-tuan, jatuh kerajaan Abbasiyah disebut. Itu di antara tanda-tanda akhir zaman akan nak berlaku kiamat. Dah berlaku dah. Alamat yang ke 17. Jadi banyak harta dunia. Kerana diriwayat hadis daripada Imam Bukhari. Ingat ni, kalau kata Bukhari, seoranglah. Kalau dia kata Bukhari wal Muslim, tuan-tuan akan tengok hadis tu dia sebut muttafaqul alaih. Nah, ingat tak? Muttafaqul alaih itu ialah riwayat daripada dua, iaitu Bukhari dan Muslim. Tu kena faham tu. Mana dia tulis kan muttafaqul alaih, berittifaq keduanya. Hadis itu hadis sahih. Saya bukan pakar hadis. Okey. Boleh baca macam tu lah. Daripada Imam Bukhari, telah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berdiri kiamat, dia kata, hingga jadi banyak harta dunia. Harta dunia ni banyak pada kamu hingga tidak dapat akan fakir. Fakir tu orang yang fakir, orang miskin lah kan? Yang menerima akan zakat. Sampai nak keluar zakat pun tak ada. Zaman mana? Dia hurai. Dan yang tersebut itu pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tuan-tuan, kaya, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Masa Sayyidina Umar, dia memerintah suku dunia. Mana kerajaan yang masih kufur, mereka akan hantar tentera untuk mengislamkan negeri itu. Sebab apa? Nak tarik mereka masuk syurga. Sebab tu bila ada kuasa, tuan-tuan, kita boleh pi hantar untuk dakwah. Syarat dia pi, jangan tebang pokok-pokok, jangan bunuh budak-budak kecil dan ibu-ibu tunggal. Ni Islam masuk tu. Jangan buat zalim kepada penduduk, kecuali yang menentang lalu. Islam masuk, tuan-tuan, tak dalam perang, semua masuk Islam. Memerintah zaman Sayyidina Umar, suku dunia Sayyidina Umar merintah, tuan-tuan. Masa tu, tuan-tuan, nak keluar zakat, orang tak pernah nak mau. Sebab ghanimah rata rampasan tu diberi 1/5. Lu kaya pakat terima. Di antaranya termasuk juga perempuan-perempuan yang ditawan, boleh diberi untuk jadi isteri. Hang nak mana? Ambil, pilih. Dia tu. Betul, kita kena perang, tuan-tuan. Sebab nak nikah seorang lagi memang tak ada harapan lah. Cara dia macam tu lah. Tak ada lawak. Baru ni dia tengok kepala saya kan pergi Mekah. Kata, ustaz, di belakang ada kalimah Allah. Saya pun tengok tengok cermin, tengok TV. Takut bini. Bukan kalimah Allah, takut bini, tuan-tuan. Rupanya bukan takut bini menggerunkan, tuan-tuan. Tak ada. Yang fakir dia menerima zakat. Dan Sayyidina Umar, okey. Dan pada zaman Sayyidina Osman pun sama. Yang paling hebat adalah zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, iaitu cicit kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Abdul Aziz, tuan-tuan, dia memerintah lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah. Tapi hebat tak hebat, ketika dia memerintah, tuan-tuan, tak ada ni, mereka katakan zakat-zakat tu letak kat batang kurma, pokok kurma, siapa nak ambil. Sampai tak ada orang nak terima, asnaf tak ada, miskin tak ada. Sebab apa, tuan-tuan? Bila hamba ni memegang Islam, Allah turunkan berkat negara tu. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Allah turunkan keberkatan dan keampunan. Kita kadang tak yakin, tuan-tuan. Tak yakin tu yang susah. Tak yakin nak bangun pagi, ni boleh makan, tahu? Dia tak yakin tak? Allah. Benar ada seorang anak muda main telefon saya, ustaz, saya ni ada 2 anak dah. Ni bini mengandung pula. Ni yang ni baru 6 bulan ni mengandung pula. Nak buat macam mana? Saya tak yakin ke rezeki tu Allah punya. Yakin ni, tapi gaji 2,000 dia tak. Hari keluar seorang lagi tak cukup. Saya kata, rezeki tu hang bagi ke siapa bagi? Dia tak Allah bagi, tapi takut tak cukup. Dalam mati nasib dan telefon. Kalau di luar kubur nampak dah orang tu ni. Dia tak yakin tu. Lepas tu dia kata, boleh tak? Yang tak tahan ni, dia suruh kita jawab ni. Boleh tak, ustaz? Saya nak isteri saya gugurkan. Ni kita nak jawab macam mana? Saya kata, abang, tak apalah, hang mengandung jugalah. Kan, mengandung, kalau hang tak mau anak tu, bagi kat saya. Sebab ramai orang nak. Lagi pada bagi kat ustaz, biar saya belah, dia kata. Tak mau bagi pula. Tu ni, dia tak yakin tu, tak yakin ni. Dia kata anak dia baru 6 bulan, ni main pula dah. Kira letak lekat ni. Hebat, tuan-tuan. Ni tak mau, tuan-tuan, macam tak yakin. Allahu Akbar. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz sampai tak ada zakat nak bagi kat orang. Allah bagikan berkat, tuan-tuan. Dia tengok di sini. Kerana banyak terbuka segala negeri-negeri, kan diperintah, diserang, dibuka negeri-negeri tu. Bukan terbuka negeri tu,
Diserang, maksudnya negeri itu dibuka oleh orang Islam dengan jalan berperang. Nampak tak? Jadi dibuka. Bila buka, apa berlaku? Maka banyak dapat segala harta ghanimah. Nampak tak? Rinun ya minha tu ghanimah. Tahu tak ghanimah tu apa dia? Bukan nama orang. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Okay, daripada segala kafir. Daripada orang kafir tu, nama dia ghanimah. Dan segala jatuh pada akhir zaman ini ialah pada zaman Nabi Isa AS. Akhir zaman nanti Nabi Isa turun, tuan-tuan. Begitu juga Nabi Isa turun umur 40. Macam Nabi Muhammad SAW. Dia turun di mana? Saya cerita tuan-tuan, di Damsyik, Menara Putih. Setengah kata bukan Menara Putih, tapi di satu padang. Padang itu dikuasai oleh orang Kristian sekarang. Mereka juga menanti Nabi Isa. Nabi Isa turun di Menara Putih. Masa tu tuan-tuan, Imam Mahdi dah keluar. Imam Mahdi ni kalau tuan-tuan baca kitab, dia bukan daripada kecil tu nak orang kenal dia Imam Mahdi. Dan dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Dia diangkat menjadi Imam Mahdi pada satu malam. Faham tak? Satu malam Tuhan tukar dia. Tu hebat ni. Satu malam. Dalam satu malam tu, dia ni orang yang soleh. Satu malam tu, Allah angkat dia jadi Imam Mahdi. Lalu dibai'ah di antara Hajarul Aswad dan rukun makam Ibrahim. Dibai'ah oleh semua ulama-ulama Islam. Dalam satu malam yang diangkat. Bila diangkat tuan-tuan, maka tuan-tuan kena ingat, masa itulah keluar Dajjal. Keluar Dajjal tu, Dajjal ni akan masuk semua yang ada ni. Kita tak tahulah macam mana masuk. Sekarang ni semua masuk dah. Kan? Semua ada handset. Kan? Ilmu di hujung jari, fitnah di hujung jari. Nak naik orang pun boleh, nak berjatuh pun boleh. Tuan-tuan nak pergi naik Ustaz Abdullah Khairi, semua masuk dalam Facebook. Ustaz Abdullah Khairi, seorang insan mulia. Tuan-tuan bakal hantar. Selagi 1 juta like, mulia aku. Cuba try buh tengok Mangkuk Ayun ni. Tak boleh pakai nama dia Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan try post. Sat saya jatuh. Ni cukup bahaya tuan-tuan ni. Telefon, sebab tu saya bagi tahu tuan-tuan, telefon ni tolonglah abang-abang yang muda-muda ni guna kesempatan dakwah yang baik. Ni hantar benda baik. Tapi kita tak tahu anu. Yang perempuan kami amak telok dadak. Tak. Ni telok siapa? Mangkuk Ayun tu. Lepas tu pakat komen, telok suami hang. Jam tu. Ni patutnya gunakan ni dakwah. Kita tak tahu macam mana nak buat. Nak berjatuh pun senang, nak naik pun senang pakai telefon. Allah, cukup mudah tuan-tuan. Nak pelingkup pun senang. Nak bagi kena tangkap pun senang. Tulis situ. Mari kita ramai-ramai bunuh Ustaz Abdullah Khairi. Sat dia. Tuan-tuan tengoklah, wall tu tak boleh padam. Wall tu tak boleh padam. Saya pergi buat report. Tak ada ansat kena tangkap. Jaga tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan, kan ada orang kan dia mangkap ni okey tak okey. Kita pergi komen di bawah, tuan-tuan silat-silat kita kena hak komen. Ni zaman fitnah cukup besar. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan ni jagalah tuan-tuan. Boleh ada yang hantar ni gaduh dengan bini, hantar. Hari ni bini marah, tidur luar, post. Bang, itu fitnah cukup besar. Tuan-tuan jangan duk buatlah benda-benda ni. Benda baik post. Jangan lupa esok hari Jumaat, solat Jumaat, post. Orang like 1 juta, tuan-tuan dapat 10 juta pahala. Ni adik-adik kita kan. Ni tulis benda elok ni. Abang Mat tak ada, dia pergi sekupang dia tak payah. Dia Nokia hak tu tak ada. WhatsApp beli baru. Beli hak baru tu. Lo teknologi macam dia ni Abang Zaidi kita tu. Ni tukuk hebat tu. Hari ni tuan-tuan bukan kita pakai banner apa pun. Kuliah Ustaz Abdullah Khairi pakai tu lah. Post kat wall. Tuan-tuan baca di mana-mana. WhatsApp dia, Facebook, boleh main. Ini zaman sekarang ni, zaman teknologi. Nak jatuh orang boleh, nak naik boleh. Fitnah ni macam seperti mana malam yang gelap, tenang cukup. Allahu Akbar, cukup bahaya tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi Isa turun tuan-tuan, pada ketika itu Nabi Isa umur 40. Bila 40, Nabi akan hidup bersama umat sehingga umur Nabi SAW. Masa dia berapa? 63 tahun. Maksud dia 23 tahun. Dan Nabi Isa bukan membawa syariat baru, membenarkan syariat Nabi Muhammad. Sebab itu disebut dia akan membunuh, mematah salib-salib yang ada.
Nabi Isa turun nanti dia patah salib. Sebab apa? Dia nak tunjuk bahawa hampa duk sembah aku, sebenarnya aku bukan Tuhan. Aku juga Nabi yang membawa syariat Nabi Muhammad. Kemudian dia membunuh babi-babi. Babi-babi semua dia bunuh. Sebab nak bagi tahu bahawa babi itu mereka ikut Kristian halal makan. Nabi Isa turun, dia kata babi ni pun haram. Sebab babi ni untuk kajian dia ada satu cacing pita tau. Cacing pita ni walaupun dia rebus dengan 100 darjah Celsius, dia tak mati. Dia tak akan mati. Dan dia boleh hidup dalam isi manusia yang makan daging tu. Dia akan naik ke otak. Sebab tu kalau orang yang makan babi ni muka dia merah. Sebab tu siapa yang merah muka dekat babi tu. Muka merah, kulit dia jadi macam tampuk-tampuk. Sebab apa? Cacing pita lah. Memang benda yang haram dah. Dan babi ni semua dia boleh makan. Orang tak buang telinga dia, semua makan. Kan? Tak ada buang usus dia makan. Kulit dia tu ialah kulit yang paling bagus untuk buat gelatin. Gelatin tadi, gelatin yang kita duk makan liat-liat tu. Kalau dia kata daripada tumbuh-tumbuhan, vegetable tak apa. Kalau dia kata haiwan, mungkin babi. Sebab kulit dia tu cukup kenyal untuk nak buat tu. Itulah yang jelly kan. Sebab tu tuan-tuan tengoklah, kalau dia kata haiwan tu, tolong pastikan betul halal atau tidak. Kalau tak halal, babi lah. Senang bubuh. Dan satu lagi, gelatin yang paling sedap sekali dibubuh, tuan-tuan tahu dekat mana? Kat rokok. Bila sebut rokok je, bila ustaz sebutnya, benda orang tak suka, yang tu dia akan marah. Kalau suruh zikir, suruh baca Quran, dia tak marah. Tapi bila canggah ya, dia dalam muka macam jebon dah nampak. Ustaz saya pernah pergi ceramah. Ustaz nak ceramah apa ceramah? Rokok jangan sebut. Sebab canggah dia. Tuan-tuan tahu tak dalam tu, rokok tu, dia ada 2 filter. Filter yang pertama ialah gelatin. Gelatin itu paling hebat ialah darah babi yang dimasuk untuk filter asap. Kemudian barulah filter yang kedua. Jadi tuan-tuan yang duk semayang tak khusyuk tu pasal apa? Duk ke darah tu. Tolonglah berhenti tuan-tuan. Bila canggah ya, dia ada muka lain. Senyum pun tak mahu dah tuan-tuan. Kita tubah tajuk, tapi tajuk lain pula. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Nabi Isa, maka banyak harta pada zamannya. Zaman Nabi Isa tu walaupun dalam 23 tahun Allah bagi baldatun tayyibatun warabun ghafur. Allahu akbar, harta melimpah-limpah ni. Limpah sungguh. Kan? Di sisi tiap-tiap seorang itu, sekira-kira tidak ada fakir yang menerima akan zakatnya, nak bagi zakat pun tak ada. Punya hebatnya. Zaman kita ada lagi kot, no? Susah gini. Kan? Kan? Alamat yang ke-18, bahawa berjalan segala bukit. Berjalan bukit ni bukan bukit jalan, kecuali di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW ada bukit masuk syurga, ada pokok masuk syurga. Ada satu ketika tuan-tuan, batang kurma yang telah mati berjalan sebagai bahan bukti. Bukit yang masuk syurga bukit apa? Jabal Uhud, yang Nabi kata yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia sayang aku sayang dia. Kalau tuan-tuan naik Jabal Uhud tu, tuan-tuan akan naik di atas ada satu gua, tempat Nabi pernah berlindung. Dan bukit itu akan dibangunkan di syurga esok. Tuan-tuan nak tak bukit tu? Nak tak? Siapa nak bukit itu, buat 2 perkara. Nabi kata siapa yang buat yang ni dapat 1, yang buat yang ni dapat 2. Apa dia? Nabi kata siapa semayang jenazah, dia dapat 1 qirat. Siapa iring jenazah dapat 2 qirat. Maka sahabat tanya, wa mal qirat ya Rasulullah? Qirat tu binatang apa? Qirat itu sebesar bukit Uhud. Siapa semayang jenazah tu? Sebab tu tuan-tuan kalau boleh jangan tinggal kalau ada jenazah, semayang jenazah. Kalau tak tahu, sahabat tuan-tuan lah, bila dia sebut di Mekah kan, as-salatu 'alal amwat ataupun as-salatu 'alal maitati, tuan-tuan faham tak? Ataupun as-salatu 'alal anfal, tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan tak mengaji bahasa Arab, tuan-tuan tak faham kan? Dia habaq ada mayat lelaki, ada 2 mayat, ada mayat budak-budak, ada mayat lelaki dan perempuan. As-salatu 'alal amwat wa tif yarhamkumullah, kanak-kanak. Tuan-tuan faham tak? Tak faham. Tak faham, jangan susah. Agama ni kalau mengaji senang.
Semayang juga jenazah dapat satu bukit Uhud. Macam mana? Sahaja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Faham tak? Sahaja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung lah. Jangan duk, niat apa? Tak payah. Sahaja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Maksudnya imam semayang jenazah lelaki, biarlah tu. Jangan kita duk usalli ala hadhil mayyitah arba'at, kan? Hadhil mayyitah. Itu mayat perempuan. Usalli ala hadzal mayyit, kan? Mayat lelaki. Kalau pondak, usalli ala sebab tu kita ni, kan, bila sebut Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu, Allahu Akbar. Nak doa boleh, tak payah. Nak doa tak doa pun tak apa. Assalamualaikum dapat satu bukit Uhud. Mudah ya. Iring jenazah masuk kubur, kita pegang jenazah, tak dapat tengok, dapat 2 qirat bukit Uhud. Bukit ini tuan-tuan, Allah akan bangun di surga nanti, nama Jabal Uhud. Di depan Jabal Uhud ada satu bukit nama Bukit Ramah. Bukit Ramah. Jabal memanah. Sekarang ni pun dah kecil lah tuan-tuan. Orang pakai naik atas tu. Kemudian datang angin berlaku hakisan. Pakai ambil batu-batu ni tuan. Akhirnya jadi kecil lah. Allah, esok lama-lama tuan-tuan, tak ada lah bukit tu. Kalau pergi Uhud dah ni, penuh dengan bangunan-bangunan. Pencakar-pencakar langit. Di Jabal Uhud dulu tak ada apa tuan. Okey, bukit ni akan bergerak. Akan berjalan, bukan berjalan. Kita tengok pasal apa dia kata berjalan. Bahawa berjalan segala bukit daripada segala tempatnya, kerana riwayat daripada Tabarani, daripada Samrah, bahawa bersabda Nabi SAW, tidak berdiri kiamat, maksud dia berlaku, bukan berdiri, tidak berlaku, berdiri itu berlaku lah, kiamat, melainkan berjalan segala bukit daripada segala tempatnya. Maksud dia apa? Berlaku gempa bumi. Gempa bumi berlaku tuan-tuan, maka berlakulah selisih, maka bukit ni bergerak. Macam tu yang tsunami tu 2000 berapa? 2004. Tsunami sebenarnya tuan-tuan buat macam mana? Dia berlaku macam ni, selisih tu. Yang ni naik, bila yang ni naik, dia tolak ayak naik. Tolak ayak naik, dia piung. Rupanya tuan-tuan mula-mula 100 meter. Dia pergi, dia hampak pantai turun balik. Turun tu yang jadi 400 meter. Mula-mula 100 meter ya. Hampak. Turun balik. Turun. Ni duk main. Foam tak 400 meter. Tu yang jadi 20 kaki je. Foam sampai dekat Penaga. Tu pun tak hisap ni. Aduh, tak tahu tuan-tuan. Saya pergi Penaga duk bisik ikan. RM20. Dia kata, ustaz, orang ambil RM5, ustaz 20, ambil RM3 tu dah. Lah, silap bisik tuan-tuan. Kita tengok ikan termenung banyak sangat, kita bawa RM20, dia tak ambil RM3 dah. Bisik mahal daripada harga. Nampak sangat bodoh. Tak semua ustaz pandai tuan-tuan, dia bodoh dalam bidang yang lain juga. Saya duduk tu memang nak cerita dengan hampa nelayan ni, bagus tak? Dia tahu, ustaz, Tuhan turun bala masa tsunami tu memang betul dia. Ni nelayan ni cerita. Cerita pasal apa? Ada di kalangan nelayan dapat duit ikan, bawa pelacur buat tak elok tengah-tengah laut. Ada kawan anak murid saya di Penaga. Penaga ni tuan-tuan, depa kalau kata ke laut, depa tak sebut ke laut. Saya jumpa anak murid saya. Hang lah dia buat apa? Saya kerja kat KL. Tuan-tuan tak percaya, pergi orang Penaga. Saya duduk mengajar seri muda kan. Kerja KL tu di mana? KL ustaz tak tahu, ke laut. KL ke laut. Saya kata hang. Saya pernah tampak budak ni tuan-tuan, cerita dalam YouTube ada. Budak ni dia curi wiring sekolah Seri Muda. Sebut nama tak apa, kan? Dia curi tuan-tuan. Bila dia curi, saya guru disiplin. Guru disiplin macam mana? Saya tengok. Rupanya bila dia turun tu, dia tarik wiring ni tuan-tuan, dia pergi jual kat China. Sebelum dia tarik tu, dia jatuh. Dia jatuh, kaki dia berdarah. Jadi kasut dia tu, ada tapak kasut lah, pijak darah. Saya nak pergi tengok-tengok, tapak kaki ni, esok mesti budak ni main. Kalau tak main, kita tahu dia curi. Tengok-tengok, kasut budak tu berdarah. Saya tahu budak ni curi ni. Macam mana saya buat? Saya telefon mak dia. Assalamualaikum makcik.
Siapa ni? Saya Ustaz Abdullah ni. Ada apa? Ni makcik ni, saya nak tanya anak makcik ni. Dia main sekolah kan? Dia main. Nak tanya, hari ni dia makan apa? Dia pasal apa? Tak tanya, makan apa? Dia makan nasi lemak. Okey, lauk apa? Lauk sotong. Okey, baik. Makcik hari ni dia spender pakai tak? Tidak. Hampa mesti heran pasal apa aku tanya. Dia pakai warna apa? Dia abang. Okey, stukin dia pakai, tapak kaki stukin warna hitam. Saya pun pergi lah. Dapat dah info ni. Okey, pelajar. Saya nak tanya betul-betul. Siapa curi wiring atas tu? Siapa nak mengaku? Hampa jangan tipu. Aku tengok pun aku tahu. Cuma dahsyat tu mana? Kasyaf. Kita tahu dah budak tu curi. Sebab tapak kaki dah. Kan kasut dia darah. Hang curi kan? Mana curi lah kata. Hang jangan bohong. Aku tengok muka aku tahu. Aku boleh baca hati hang. Dahsyat tu. Hari ni hang makan nasi lemak betul tak? Dia pun tengok pandai aku dah telefon dah. Ustaz tahu hang makan nasi lemak dengan sotong betul tak? Ustaz tahu hang sulap spender hang warna merah betul tak? Takkan dia nak buka tunjuk. Betul ya Ustaz. Hang pakai stukin tapak kaki hitam betul tak? Betul ya Ustaz. Hang curi kau? Tengok strategi tu kan. Adanya aku tak tahu apa pun. Telefon dah. Hang curi wayar tu, hang pergi jual dekat mana? Dekat China. Berapa? Wayar tu 60,000 harga. Dia jual RM60 beli ais. Bila dia kata saya buh nampak. Kena penampak tuan-tuan. Masa tu kan tangan dia buat rumah. Tuan-tuan bayang lah 20 kilo punya kena. Apa nak try main aku nak bagi. Kena bagi sebelah lagi telefon pak dia main ni anak curi wiring. Dia mengaku dia curi. Ustaz nak buat apa buat? Saya tak boleh nak buat apa dah. Saya kata lah macam ni kita report polis. Ustaz nak report polis tangkap dah. Masuk lokap 2 minggu. Kemudian lepas lokap dimasuk sekolah tunas bakti. Masuk saya pun tak tahu lantak dia kan. 6 tahun lepas tu, biasa saya naik motor tuan-tuan, naik motor EX5. Gaji cikgu bukan banyak. Meter minyak tu ada tak ada sama. Kira ada tak ada minyak sama. Bubuh RM3 sampai patah balik. Cikgu naik motor. Satu hari anak saya, dia naik motor tu dia tak buh minyak. Saya pi sampai, balik, ingat sampai, mampus tengah jalan. Dekat apa? Lepas pada Matang Sintok tu. Mampus tu. Ya Allah, mampus tahun ni macam mana nak buat ni? Budak hak 6 tahun tu, dia naik motor RZ. Yang saya penampak, dia main-main. Ustaz! Kita tengok-tengok, Allah budak ni dia penampak aku mampus. Kita kan mengaji psikologi. Orang marah kita buat nada saing. Ustaz! Dia budak jahat dia memang sebut macam tu. Dia takkan sebut Ustaz. Yang tu kunyit. Ustaz, bagaimana? Minyak habis. Motor tak tengok meter. Meter mampu. Tak apa Ustaz naik. Tu nak buat apa? Saya tolong. Kita pun naik. Budak jahat yang saya nampak ni, dia guna kaki kiri dia tolak. Saya kata lemah. Tak apa. Sampai kat stesen Petronas dengar dah. Dia tolak laju, tolak terus masuk kat stesen tu. Dia pun belah. Dia tahu, tak apa. Seminggu lepas tu saya jumpa pasal malam. Dia pun kata, "Lah, terima kasih tolak mutu Ustaz." "Tak apa Ustaz." "Lah, buat apa?" "Saya kerja kat KL." Ada yang kata KL lah. KL tu di mana? Ke laut Ustaz. Saya walaupun kerja kat KL, saya dah menikah anak saya 2 orang Ustaz. Anak saya jadi manusia Ustaz. Saya tak manusia macam mana? Walaupun saya dulu Ustaz tampak, saya duduk di laut, saya tak pernah miss solat Ustaz. Anak saya pun saya nak jadi macam anak Ustaz supaya hafal Quran. Jadi yang tuan jadi manusia. Rupanya tampak tu boleh menyedapkan manusia. Kalau baca kitab tak boleh, tonton turun mai lah. Mai kubuh menampak. InsyaAllah.
Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tu bukit, segala bukit yang sebut tadi, tiada berdiri kiamat melainkan berjalan segala bukit daripada segala tempatnya. Maksudnya berlaku gempa bumi macam tsunami baru ni kan. Dan telah memindah oleh Imam Sayuti. Imam Sayuti tu pindah, maksudnya bukan jalan tu apa, dia pindah tu dia bagi pendapat Imam Sayuti. Apa Imam Sayuti kata rahimallahu taala daripada Tarikhul Khulafa, bahwasanya pada tahun, dia bagi tulis 232 Hijrah, pada zaman Khalifah Mutawakkil, zaman kerajaan Abbasiyah Mutawakkil, telah berjalan oleh suatu bukit dalam negeri Yaman. Negeri Yaman, yang minum di Yaman, telah berjalan, maksudnya bergerak kerana berlaku gempa bumi. Dan di atas bukit itu beberapa bendang. Sebab apa dia tulis bendang? Kerana penulis ini berasal daripada Pulau Pinang, orang Masriah. Jadi dia nak tulis dekat Yaman tu kebun. Jadi dia nak bagi orang kita senang, dia buat bendang. Bendang tu ialah kebun. Kebun. Di Yaman mana ada bendang? Yaman semua padang pasir, pokok kurma dah. Dan beberapa bendang kebun bagi ahlinya. Dan bendang itu tuan-tuan kena ingat, bendang itu, setiap bendang tu ada petak. Betul tak? Kita petak. Dan setiap pemisah petak itu disebut apa? Petak-petak bendang. Dipisahkan petak-petak tu disebut apa? Batah. Sebenarnya batah itulah disebut pematang. Tuan-tuan faham tak pematang? Yang kita pematang perangan. Pematang tu batah. Bila batah ni tuan-tuan, kata ulama, bila kita semahyang, kita mesti berada di atas batah tu. Batah tu. Bila jalan batah kecil, dia jatuh, tolong naik balik. Semayang kita ni, tu nama dia khusyuk. Allahu Akbar, semayang. Fatihah ni 40 tahun baca, dia tak payah hafal, automatik keluar. Allah bismillah, jatuh tu macam mana? Kunci duk tak mana tau? Tu jatuh tu. Kunci, astagfirullahalazim, kunci apa? Kunci sembahyang naik balik. Ni banyak kunci dia layan. Tengok lah habis dah. Sebab tu pematang tu bila jatuh naik semula. Macam kita sembahyang kan. Ingat kalau pi naik balik sebab kita ni manusia biasa. Bukan orang-orang yang hebat-hebat kan. Azan kan? Kita berhenti sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi al-'adati at-tammati was-salati al-qa'imati yasin wa syaraf ad-darat tahlifu ni'am. Bendang tadi kan, kebun bagi ahlinya hingga mendatang oleh mereka itu akan beberapa bendang yang lain. Maksud dia apa? Bila kebun tu bergerak, maka dia jadi banyak kebun. Sebab apa? Sebab berlaku gempa bumi. Okey. Hingga mendatang oleh mereka itu akan beberapa bendang yang lain. Yang sebut tadi lah. Okey, sekarang kita masuk alamat yang 19. Jatuh tenggelam bumi pada 3 tempat kerana riwayat daripada Ummu Salamah bahawa bersabda Nabi SAW, akan dapat kemudian daripada aku akan tenggelam pada bumi ini pada 3 tempat. Ini maksudnya ni, tuan-tuan tengok ni, Nabi SAW ni sebut benda tu berlaku lagi, tak berlaku lagi, tapi Nabi ni Allah bagi dia apa? Mukjizat. Mukjizat dia lah benda yang dikabar melalui Jibril alaihissalam. Sebab apa yang dicakap illa wahyu yuha, kecuali wahyu. Tuan-tuan, apa yang Nabi gambar ni, tuan-tuan, benda tu kita tak tahu tapi mesti berlaku sebab Nabi SAW. Tu bila disebut tu 3 tempat, berlaku dah lagi.
Ni zaman Nabi ni. Pertama, tenggelam bumi pada pihak negeri Masyriq. Masyriq tu belah timur. Yang kedua, tenggelam bumi pada negeri Maghrib, belah barat. Yang ketiga, tenggelam bumi pada pulau-pulau Arab. Ditanyakan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah tenggelam bumi yang ada di dalam mereka itu yang pasti itu? Maksudnya bila berlaku nanti tuan-tuan, yang kata gempa bumi ni sebelah Masyriq, Maghrib dan kepulauan Arab, yang mati tu orang Pasik saja kah? Tuan-tuan faham tak orang Pasik tu apa? Pasik ni kadang-kadang orang tak faham, kafir orang tahu, murtad orang tahu, keluar Islam. Pasik ni apa? Dia Islam tapi semayang tak. Bila tanya semayang wajib tak? Wajib tapi tak semayang. Hang Islam tak? Islam. Nama apa? Abdullah Khairi. Puasa tak? Tak. Kenapa tak puasa? Saja. Tu Pasik. Orang yang Pasik, dia Islam tapi tak mau ikut. Dia mengaku kata benda tu betul tapi tak mau buat. Itu Pasik. Pasik ni tuan-tuan, nak jadi wali, nak jadi saksi pun kalau boleh tak mau dalam Islam. Kalau bapak mertua tak semayang tuan-tuan, setengah ulama kata tak sah. Wali Pasik, wali yang semayang pun tak mai jadi wali. Allah Akbar. Satu lagi apa tuan-tuan? Satu lagi kafir, murtad, Pasik. Satu lagi ialah Allahumma salli ala Muhammad, musyrik, syirik. Syirik ni dia Islam tapi dia buat mensyirikkan Allah. Contohnya semayang juga, balik duk pakai rantai. Tanya dia pasal apa? Rantai ni sejak-sejak pakai ni, alhamdulillah. Orang buat apa pun tak kena. Dia percaya macam tu, namanya syirik. Dia mensyirikkan Allah. Di rumah dia semayang tak tinggal, alhamdulillah, dia bubuh tu ladam kuda lah kan. Orang tanya pasal apa tu? Bubuh ni kalau orang nak masuk nanti dia pagak. Pasal apa? Dia nampak kuda terajang, dia silap kuda terajang dia. Tu semua tu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena faham. Okey, dia kata orang